Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menceritakan sedikit tentang peristiwa yang berlaku di Ain Jalut. Peperangan Ain Jalut. Pada awal kisahnya, Genghis Khan, pasukan Tatar ni, mereka telah menyiapkan satu ekspedisi untuk mereka menawan dunia. Menawan dunia ketika itu. Dan mereka telah menawan China. Dan mereka telah menawan Rusia. Dan mereka telah sampai ke sepadan bumi umat Islam. Mereka telah pergi ke Daulah Khwarizmi. Daulah Khwarizmi. Kerajaan Khwarizmi ketika itu. Dan mereka kalahkan kerajaan Khwarizmi. Ketika itu beberapa tahun anak ataupun kerabat-kerabat Khwarizmi, Daulah kerajaan Khwarizmi ini telah ditawan dan telah dijual. Dan antaranya adalah Qutus. Qutus telah dijual dan telah dibunyi oleh Ayyubi. Yang Qutus ni akan menghancurkan Tatar. Okey. Dan kisahnya, okey, kemudian mereka nawan kota Baghdad. Pada awal kisah penawanan kota Baghdad ni, mereka telah menghantar utusan-utusan ataupun penyisik untuk melihat keadaan Islam. Keadaan umat Islam ketika itu. Kota Baghdad ketika itu, umat Islam diperintah oleh seorang khalifah yang lemah. Yang tidak berpegang pada agama. Dan dia berpahaman Syiah. Maka ketika itu, tuan-tuan, ketika mana utusan Tatar telah datang, ataupun para penyaga Tatar ke apa kan, dia punya perisik dia, salah seorangnya adalah wanita. Wanita tu cantik dan tidak dirogol oleh umat Islam ketika itu. Pada ketika itulah orang Tatar melihat bahawa umat Islam tidak berpegang pada agama, tidak berpegang teguh pada agama dan sedang berpoya-poya dengan dunia. Maka ketika itulah tentera Tatar telah memberitahu Hulagu Khan, yang cucu pada Genghis Khan. Genghis Khan sudah meninggal dunia ketika itu, untuk tawan Baghdad. Dan mereka ambil utusan untuk menawan Baghdad ketika itu. Dengan bantuan menteri yang khianat, menteri Syiah yang khianat ketika itu, membuka salah satu pintu untuk mereka masuk. Dan berlakulah pertempuran umat Islam dengan Tatar dan umat Islam dikalahkan. Umat Islam telah dibunuh. Darah-darah umat Islam berkecak di setiap jalan. Dan banyak-banyak umat Islam telah dikumpulkan dan dibakar. Dan mereka telah masuk ke pusat penyelidikan. Dan khalifah pun telah dibunuh. Istana khalifah pun telah ditawan. Dan mereka telah masuk ke satu pusat penyelidikan ilmu, Baitul Hikmah. Ketika itu mereka telah membunuh para alim ulama. Dan buku-buku dibakar. Dan sehingga mereka lemparkan di Sungai Furat. Sehingga Sungai Furat ni dia asalnya jernih, tukar menjadi hitam. Dan para alim ulama ketika itu semua dibakar ketika itu. Jadi setelah mereka tawan Baghdad ni, tuan-tuan, pada tahun 1258 miladi, bersamaan 656 Hijriah, mereka telah tawan Baghdad. Mereka bergerak ke bumi lain, ke bumi Syam. Mereka kalahkan kerajaan umat Islam di situ. Mereka kalahkan kerajaan umat Islam ketika itu, dah terpaksa membayar ufti dan tunduk pada Tatar. Ketakutan. Mereka bergerak ke Antakya, ke bumi Turki. Sehingga kan fatwa ulama mengatakan bahawa boleh bayar jizyah ufti kepada tentera Tatar untuk keselamatan. Dan apabila mereka telah sampai bumi Syam, telah sampai ke bumi Palestin itu ketika itu bumi Syam, mereka telah mengutuskan surat kepada Sultan Qutus. Dan utusan kepada Sultan Qutus. Hulagu Khan ketika itu mengutuskan surat kepada Sultan Qutus. Dan dia mendirikan satu bagi pasukan Kaptiga Khan. Kini Qutus melawan. Pasukan untuk lawan Qutus. Jadi Qutus rahimahullah telah mendapat surat tersebut. Qutus ni adalah, saya nak ceritakan sikit tentang Qutus. Qutus ni adalah bekas budak yang telah tawan oleh Tatar, kemudian telah dibudi oleh kerajaan Ayyubi, kerajaan Islam ketika itu. Kerajaan Ayyubi, kerajaan Islam yang telah diasaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang dibudi oleh Sultan Najmuddin Ayyub, dan kemudian dilatih menjadi tentera dan menjadi panglima, jadi jenderal panglima, dan akhir sekali dia jadikan sultan ketika mana berlaku pergolakan antara kerajaan Mamluk ni. Kerajaan Mamluk ni adalah selepas kerajaan Ayyubi, yang mana tidak ada pewaris kecuali seorang waris setelah kematian Izzuddin Aibak dan kematian Syajaratul Dur. Syajaratul Dur melakukan khianat kepada Izzuddin Aibak dan Syajaratul Dur dihukum mati. Dan kemudian
Izzuddin tak ada pewaris kerajaan Mamluk ni kecuali anak Izzuddin Aibak yang masih umur 15 tahun. Tetapi apa yang berlaku? Sultan ulama, ketua para ulama ketika itu, Izzuddin Abdul Salam berpendapat bahawa jangan kita sekarang ni dah tempoh menghadapi Tatar, maka seeloknya sultan ni telah untuk diserahkan kepada orang yang berhak, iaitu Qutuz rahimahullah taala. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika mana Qutuz mendapat surat tersebut, dia mengoyak surat tersebut dan membunuh semua utusan-utusan Tatar. Dan kepala utusan Tatar ketika itu digantung di istana-istana. Kecuali seorang saja dibenarkan balik untuk diberitahu pada pemerintah beliau bahawa orang Islam sedia berperang. Orang Islam kerajaan Mamluk ni sedia berperang melawan mereka. Inilah satu pendekatan yang berani apabila mereka yakin pada Allah SWT. Kemenangan bagi Allah SWT tolong kepada mereka. Jadi, apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku? Ketika itu juga Qutuz telah bermesyuarat dengan para ulama, antara Syekh Izzuddin Abdul Salam dan para hubara, iaitu orang yang pakar-pakar. Hubara, pakar ekonomi, pakar sekian-sekian, dan para pembesar mengenai apa tindakan yang perlu dilakukan. Bolehkah kita menggunakan harta kerajaan atau harta rakyat untuk membentuk tentera melawan tentera Tatar? Jadi ketika itu tuan-tuan, apa yang telah berlaku, apa yang Syekh Izzuddin Abdul Salam menggunakan kealiman beliau, mengeluarkan fatwa, tidak boleh menggunakan harta rakyat kecuali setelah tuanku menggunakan harta tuanku terlebih dahulu, kemudian harta pembesar-pembesar tuanku, kemudian harta kerajaan tuanku, dan akhir sekali harta rakyat. Jadi pandangan Syekh Izzuddin Abdul Salam telah diambil oleh Qutuz. Jadi Qutuz mengorbankan harta dia terlebih dahulu, kemudian para pembesarnya, kemudian kerajaannya, dan akhir sekali baru rakyat. Dan mereka membentuk pasukan berjumlah 40,000, dan sebahagian tentera daripada 40,000 itu telah bergerak terlebih dahulu di bawah pimpinan Panglima Zahir Baibas ketika itu, untuk memberi pengajaran awal kepada Tatar yang berada di Gaza ketika itu. Jadi Baibas ni telah bergerak, dan telah menghancurkan kerajaan atau menghancurkan Tatar ketika itu di bumi Gaza. Mereka satu kemenangan pertama ataupun 1-0 lah kita kata. 1-0. Kemenangan pertama. Umat Islam sebelum berlaku peperangan besar. Jadi tentera Tatar ketika itu yang saki-bakinya telah melarikan diri ke Anjalut. Pasukan Kartika Khan menunggu di Anjalut dan mereka terpanjat bahawa mereka kalahkan ketika itu. Bahawa moral umat Islam telah naik balik. Kemudian pada bulan Syakban, Qutuz rahimahullah telah bergerak keluar daripada bumi Mesir ketika itu, dan bergerak keluar dan bergabung dengan tentera Zahir Baibas ketika itu di bumi Gaza, dan mereka bergerak bersama-sama, dan akhir sekali mereka sampai 23 Ramadan, malam 24 Ramadan, mereka telah sampai ke bumi Anjalut ketika itu. Ya, Anjalut adalah satu bumi yang dekat dengan Jenin, tak silap saya, ataupun Nablus, tak silap saya, di Palestin. Ketika itulah pada sekian harinya 24 Ramadan tahun 658 Hijriah bersamaan 1760 Miladi, berlakulah satu pertembungan antara dua pertembungan tentera Islam melawan tentera Tatar. 40,000 tentera Islam, 40,000 tentera Tatar. Mereka bertarung begitu dahsyat. Qutuz di sebelah tengahnya, Baibas di sebelah kanan Qutuz, dan kiri seorang lagi panglima, dan telah berlaku satu pertembungan yang dahsyat. Dan peperangan ni itulah nusrah Allah SWT bagi umat Islam. Apabila berpegang pada agama, nusrah pasti akan datang. Apabila membuat mesyuarat sebelum tindakan, nusrah Allah akan datang. Jadi ketika itu berlaku pertembungan dan dahsyat, dan tentera Islam mula melarikan diri sebagai helah, dan kemudian tentera Tatar mengikut tentera Islam ketika itu, dan umat Islam ketika itu para pemanah pasukan Islam telah bersedia di atas bukit, dan satu tempat yang lain tentera Islam melarikan diri, membuat satu lingkungan, kemudian melakukan serangan yang hebat ke atas tentera Tatar. Dalam peperangan tersebut,
Qutuz rahimahullah telah jatuh ke tangan, telah jatuh ataupun telah jatuh daripada kudanya, ataupun kudanya telah jatuh. Kudanya telah jatuh. Dan kemudian pasukan datang tentera Islam yang lain bahawa memberi kuda kepada Sultan Qutuz, kata, wahai tuanku, ambil kuda ni. Dan jadi Sultan Qutuz menaikkan kuda tersebut, dia mengatakan, wa Islama, wa Islama, wa Islama, demi Islam, demi Islam, demi Islam. Jadi ketika itu tuan-tuan, semangat mula tentera Islam mula naik, kemenangan sudah hampir. Ketika itu Qutuz hendak membunuh ketua pada ketuanya Kaptigahan tu, ketua panglima pedang Kaptigahan. Jadi salah seorang panglima Islam ketika itu, Agus Asyami, tak salah saya Agus Asyami, telah mengatakan bahawa, wahai tuanku, biar aku pasti yang membunuh dia. Jadi Agus Asyami telah mendekati Kaptigahan dan telah memancung kepala Kaptigahan. Terpelanting, terpisah kepala Kaptigahan daripada badan, dan ketika itulah kemenangan Islam dan Qutuz telah sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentera Islam telah mengikuti tentera yang lari. Mereka lari ke bumi Syam yang lain, ke Dimash, ke Halab semua kan. Kemudian tentera Islam mengikuti mereka. Akhir sekali telah bersihlah bumi Syam tersebut daripada cekaman tentera Tatar, dan bumi Turki Antakya pun mereka pun telah bersih daripada ancaman tentera Tatar ketika itu. Jadi sebab daripada peperangan Anjalut ni, tuan-tuan, orang Tatar mula sedikit demi sedikit meluk agama Islam. Akhir sekali hampir keseluruhan mereka yang mana bersama-sama Genghis Khan ketika itu, atau cucu cicit mereka bersama Genghis Khan ketika itu, yang melakukan penaklukan, telah meluk agama Islam. Telah terima agama Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sekali kerajaan mereka, kerajaan Moghul di India, kerajaan Islam yang besar di India, kerajaan Moghul adalah cucu cicit mereka. Dan sekarang umat Islam yang berada di Tatar, di Rusia, dan sebagian keturunan mereka di Pakistan, di India, yang ada nama Han Kanton, dan sebagian keturunan mereka juga ada di China. Yang berada di Xinjiang dan beberapa tempat di China yang lain, yang mereka ni adalah bangsa Tatar, mereka beragama Islam. Asbab pengorbanan mereka, asbab pengorbanan orang dahulu mempertahankan Islam. Orang penjajah datang, penjajah mengikut agama yang umat yang mereka jajah tu. Sebab mereka melihat bahawa umat Islam telah memberi tantangan hebat pada mereka, dan mereka memikirkan bahawa agama Islam ni adalah agama yang gagah dan sesuai untuk mereka, orang yang gagah. Masya Allah. Ketika itulah, lihat kalau dalam peperangan salib, tentera salib datang menjajah umat Islam, mereka pulang membawa dunia umat Islam, itu membawa kemajuan umat Islam. Tetapi Mongol datang, mereka terima agama umat Islam. Masya Allah. Jadi ketika itu tuan-tuan, semoga Allah muliakan kita dengan agama ini. Dan antara peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan ini ialah peristiwa peperangan Anjalut. InsyaAllah sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.